Balik nak balik ke? Tak. Nak balik? Kau? Ibu ayah mana? Ada? Ha? Nak balik? Nak balik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi qurbi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kembali pembahasan kitab At-Taqdirat As-Sadidah dalam bab kebumi mayat. Rabi'an dafnul mayyit. Ahkam dafni salasah. Pertamanya Syekh Musannif Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullah ta'ala membincangkan tentang hukum hakam menanam jenazah, menanam mayat. Pertama, wajibun, adakala wajib kita menanam jenazah, mengebumikan jenazah, iaitu lil muslimi wal kafir dhimmi ghaira siqti alladhi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami, iaitu bila mana seorang muslim yang meninggal maka wajib kita tanam. Ataupun orang kafir yang dhimmi, orang kafir yang dhimmi, yang tidak apa, yang tidak selain daripada baby yang gugur dan tidak terzahir padanya rupa manusia. Jadi bila seorang muslim mati dan muslim tu pula bukan baby yang gugur, yang tidak terzahir padanya sebarang rupa manusia, maka wajib kita tanam dia. Contoh saya mati, ataupun orang kafir zimmi mati, wajib kita tanam dia, kafan dia, ya, wajib kita tanam dia. Yang kedua, mandubun, sunat, listiqtil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami. Sunat kita tanam baby yang gugur, yang tidak terzahir padanya sebarang rupa manusia. Ya, seorang ibu telah gugur anak daripada dirinya, jatuh gugur itu dalam keadaan seketul daging ataupun seketul darah ataupun tubuh badan manusia, cuma tidak terzahir sebarang rupa manusia, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada mata. Tak, ketika itu sunat sahaja ditanam, tidak wajib. Yang ketiga, mubah, harus kita tanam kafir al-harbi. Illa idza ta'adhan nasu bi raihati fayajib, melainkan kalau manusia tersakiti disebabkan bau jenazah, bau mayat yang kafir harbi tersebut, maka ketika itu menjadi wajib kita tanam jenazah tersebut. Boleh? Jadi asal hukum mubah, harus seseorang itu menanam kafir harbi. Tapi kalau kafir harbi itu tidak ditanam, menyebabkan bau busuk tersebar dan menyakiti orang-orang Islam yang lain, maka wajib kita tanam kafir harbi tersebut. Kemudian aqallu dafni al-wajibi, dibincangkan sekurang-kurang kebumi mayat, sekurang-kurang tanam mayat yang wajib kita sebagai seorang mukallaf laksanakan. Disebut hufratun taqutumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai hatta la tambushahu wa ta'kulah wa la yakfi al-bina'u ma imkanil hafri. Jadi sekurang-kurang ad-dafn ialah mesti kita gali satu lubang yang mampu menutup bau jenazah bila mana jenazah tu hancur, dan juga mampu menghalang daripada binatang buas gali kemudian makan jenazah. Boleh. Jadi setara mana, sedalam mana itu tengoklah. Tak, tengok tempat, tengok keadaan. Yang pentingnya cukup dhabit tu. Apa dhabit dia? Dapat menghalang bau, juga dapat menghalang daripada binatang buas gali dan juga makan jenazah. Tidak memadai binaan
bila mana kita mampu untuk gali. Tak, contoh tanah di Malaysia ni boleh kita gali dan kita boleh letak mayat di bawah. Maka tidak memadai ni tanah, kita letak jenazah atas tanah, kemudian kita buat binaan di atas jenazah. Bila kita buat binaan, binaan tu mampu menghalang bau busuk jenazah, juga mampu menghalang daripada binatang buas makan jenazah tersebut. Tak, jadi dhabit tu dah ada, cuma kekal tidak memadai kerana apa? Kerana kita mampu gali, maka kena gali. Tak boleh kita letak jenazah di atas, kemudian kita apa? Letak tanah letak tanah pula di atas si mayat tersebut, ataupun kita buat binaan di atas mayat tersebut, tidak memadai. Kemudian dibincangkan kaifiyatud dafni, kaifiyat untuk menanam jenazah. Lahu kaifiyatan lahdun wa syaqqun. Ada dua kaifiyat. Yang pertama lahad, yang kedua syaqqun. Yang pertama apa dia, Kak? Yang pertama ialah lahdun, yang kedua syaqqun. Apa dia al-lahdu? Al-lahdu huwa an yahfira ma yas'ul mayyita fi asfali janibil qabri min jihatil qiblah ba'da an yahfira bi umqin qadra qamatin wa bastah arba'ati adru'in wa nisfin wa hiya afdalu min asy-syaqqi in salubatil ardu kal madinatil munawwarah. Jadi yang pertama al-lahdu. Al-lahdu ni apa dia? Kita gali kubur sekira-kira muat untuk ditanam jenazah. Apa dia semula? Wa huwa an yahfira ma yas'ul mayyit fi asfali janibil qabri. Al-lahdu ni gini. Pertama sekali kita gali kubur tu sendiri, gali kubur, tak. Lepas tu di dinding kubur yang menghadap ke kiblat. Tak. Contoh depan kita ni kiblat. Maka ni dinding kubur yang menghadap ke kiblat. Dinding kubur ni kita gali pula di bawah sekali tu, tak, satu lubang lain. Satu lubang lain yang muat untuk kita letak jenazah kat situ. Tu. Boleh? Kemudian dalam lahat itulah, orang panggil liang lahat. Dalam liang lahat itulah kita letak jenazah. Dalam keadaan jenazah tu menghadap ke kiblat. Begitu. Jadi caranya lagu mana? Kita gali dulu kubur setinggi 4,5 hasta. Sekadar berdirinya seorang pemuda yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panjang. Kemudian pemuda tersebut angkat tangan. Jadi tinggi tu. Lepas kita gali kubur tu, kita pun cari arah kiblat. Lepas tu dinding yang ada arah kiblat tu, bahagian bawah sekali tu kita gali, buat liang lahat. Dan dalam liang tu lah diletaknya jenazah dalam keadaan mengereng menghadap ke kiblat. Diletak di atas lambung kanan. Lepas tu kita pun tutup kubur tersebut. Tak, kita jatuhkan tanah daripada atas. Bila kita jatuhkan tanah tu tak kena jenazah lah, sebab jenazah tu duduk dalam liang lahat. Boleh? Wahia afdalu min asy-syaqqi in salubatil ardu kal madinah al munawwarah. Maka lahat ni lebih baik daripada syaq kalau tanah tu keras macam Madinah, macam di Malaysia tak. Yang kedua asy-syaqq huwa an yahfira fi wasatil qabri kan nahri wa yakunu afdala idza kanat al ardu rukhwatan aw rakhwatan ka Makkah al mukarramah. Cara kedua ialah asy-syaqq. Asy-syaqq ni kita gali kubur. Lepas gali kubur, kita gali satu kubur kecil kat dalam, kat tengah. Dan kita akan letak jenazah kat situ dalam keadaan jenazah dibaringkan di atas lambung kanan dan menghadap ke kiblat. Gitu. Itu kita panggil syak. Kita gali kubur dulu yang besar, kemudian dekat tapak kubur tu, kat bawah tu, kita gali satu lagi kubur yang kecil yang muat untuk diletakkan jenazah. Tu. Cara ni kita panggil asyak. Dan cara ini lebih baik kalau tanah tu tanah yang tidak keras, tanah yang lembut ataupun tanah berpasir seperti Makkah al-Mukarramah, maka cara ini lebih baik.
Kemudian dibincangkan akmalud dafni, sekurang-kurang atau kesempurnaan bagi kafan, yang sunnahnya, yang syamilnya. Tuda'ul janazah 'ala al-ardi inda muakhkharatil qabri. Pertama sekali kita letak jenazah di atas tanah di pengakhiran kubur, muakhkharatil qabri. Thumma yuhmalul mayit minha min qibali ra'sih. Kemudian kita angkat jenazah daripada pihak kepala dia. Watudla ila al-qabri rijlahu awalan. Kemudian kita turunkan ke kubur dengan kita menghalakan kaki dulu. Jadi yang turun ke kubur dulu, yang menghala ke kubur dulu ialah kaki. Jadi orang yang dalam kubur akan sambut kaki dulu. Wa yudha'u bi rifqin 'ala jambihi al-ayman nadban wa mustaqbilan al-qiblata bi sadri wujuban. Kemudian kita masukkan ke dalam asyaq ataupun ke dalam al-lahad. Letak macam mana? Letak dalam keadaan lemah lembut. Letak jenazah tu di atas lambung kanan. Itu sunat lah. Letak atas lambung kiri pun boleh. Yang pentingnya dada menghadap ke kiblat. Wa yaqulu alladhi yulhiduh, orang yang menanam jenazah, yang memasukkan ke dalam liang lahat tu baca apa? Sunat baca bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunat baca tu. Dan berdoa dengan doa yang sesuai lah. Contoh, Allah maftah abwabas sama li ruhihi, ya Allah bukakanlah pintu-pintu langit bagi ruh si mati, wa akrim nuzulah, dan muliakanlah kedatangan si mayat, wa wasi' mudkhalah, dan luaskanlah tempat tinggal si mayat, wa wasi' lahu qabrah, dan luaskanlah kubur si mayat. Wa yahullu isabatal kafan allati inda ra'si. Kemudian dibuka ikatan kain kafan yang ada pada kepala. Wa yakshifu khaddahul ayman. Kemudian dibuka kain kafan yang ada di bahagian kanan pipi dia. Wa yada'uhu 'ala turab. Kemudian kita letak dia punya pipi di atas tanah. Wa yusawwiduhu biwad'i labinatin in ihtaja ila dhalik. Dan kalau perlu kepada bantal, maka kita ambil labinah. Labinah ni apa dia? Ketulan-ketulan tanah. Jadi kita tadi sebut buka bahagian muka dia tu tak, dan dia punya pipi biar kena ke tanah. Tak, kalau kita terus letak lagu tu tanpa ada bantal kat sini, dia akan jadi gini, sengit gini. Tak, kita tidur jadi gini. Maka kita letak bantal kat sini, letak labinah, letak anak-anak ketulan-ketulan kita sebut tanah kat sini, supaya apa? Supaya kepala dia beginilah, dia tak jatuh ke tepi. Wa yaj'alu qariban min hay'atir raki' li alla yankabba ala wajhihi. Bila letak dalam liang lahat tu, kita letak dalam keadaan cenderung sikit. Kita letak dalam keadaan gini Jadi kepala sini, kaki sini tak, kita tidur lagu tu lah. Tapi dalam keadaan agak rukuk. Sebab kalau straight takut dia jatuh menyebabkan muka dan dada dia ke atas. Jadi caranya lagu mana? Kita buat dia tu dalam bentuk sedikit rukuk. Dan belakang dia tu kita letak labinah, ketulan-ketulan atau ketulan-ketulan tanah lah, supaya dia tidak tumbang, dia tidak jatuh, sehingga menyebabkan muka dia menghadap ke atas, tidak lagi menghadap ke kiblat. Thumma yu'adhinu wa yuqimu biduni raf'i sautin fi udhunihil yumna. Kemudian disunatkan azan dan iqamah tanpa angkat suara di sebelah telinga si mayat, sebelah kanan lah. Thumma yasuddu futahal qabri liyamna'a ihalatat turab alaih. Kemudian kita tutup liang lahat tu dengan papan ke dengan papan biasanya. Tak, supaya apa? Supaya bila kita kita jatuhkan tanah-tanah, kita nak tutup kubur tu kan, jadi tanah-tanah tu tak kena si mayat. Sebab apa? Sebab mayat sudah berada di dalam liang lahat, dan ada penghadang pula, iaitu kayu, papan yang menutup si mayat. Jadi bila jatuhnya tanah tu tak kenalah si mayat tu. Thumma yulaqinuhu. Kemudian sunat ditalqinkan.
Apa sirah talqin disebut di bawah? Wasiratul talqin hiya bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya 'abdallah ya ibna amatillah, udhkuril ahda alladhi kharajta 'alayhi minad dunya wa huwa shahadatu an la ilaha illallah. Sudah hilang. Sekejap. Hilang dah semula. Ya abdallah ya ibna amatillah, udhkuril ahda alladhi kharajta alayhi minad dunya wa huwa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna al-bi'sa haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا فإذا جاءك الملكان الموكلان بك فلا يزعجاك ولا يرعباك فإنهما خلق من خلق الله فإذا أتياك وأجلساك وسألاك فقل لهما ربي الله ودين الإسلام ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني وثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Gitu. ويحثو من دنا من القبر ثلاث حسيات. Kemudian orang yang dekat dengan kubur ambil 3 gumpalan daripada tanah kubur tersebut dengan tangan, gumpal-gumpal baling ke dalam kubur. Baca apa? Minha khalaqnakum, itu gumpalan pertama, daripada tanah ini kami menciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, gumpalan kedua kita baca wa fiha nu'idukum. Gumpalan pertama minha khalaqnakum Allahumma laqinhu inda al-mas'alah. Gumpalan kedua kita ambil, kita lempar di dalam kubur, kita baca apa? Wa fiha nu'idukum Allahumma aftah abwabas sama'i li ruhi. Yang ketiga kita baca wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah itu kami keluarkan mereka, iaitu manusia ini, buat kali kedua. Dalam masa yang sama kita baca Allahumma jafil arda an jambayh, ya Allah jauhkanlah tanah daripada dua lambung dia, mana jangan himpit dia dengan tanah di dalam kubur. Kama qala sahibu saffati zubat wa dafnahu li qiblatin qad awjabu wa sunna fi lahdin bi ardin taslubu. Kemudian kita baca masailu fi dafni. Berapa dah jam? Balik dah ni, balik ke Kuantan. Yang pertama, yundabu an yamkusa jama'atun ba'da dafni yas'aluna lahu tathbit wa yastaghfiruna lah. Disunatkan selepas daripada proses perkebumian. Itu susah nak sebut. Sunatnya apa? Sunat satu jamaah kekal di kubur dan mendoakan Allah Ta'ala bagi at-tathbit, kekuatan, ketetapan hati kepada si mati, kerana ketika itu si mati ditanya oleh malaikat. Wa yastaghfiruna lahu, dalam masa yang sama mohon keampunan bagi si mati. Masalah kedua yang disebut yahrumu dafnu sunaini min jinsaini biqabrin wahidin haitsu la mahramiyata. Haram kita tanam 2 orang daripada 2 jenis yang berbeza, lelaki dengan perempuan, dalam satu kubur, sekira-kira tidak ada hubungan mahram antara keduanya. Jadi contoh Zaid dengan Zainab, Zaid dengan Zainab, kita nak gali dalam satu kubur, kita nak tanam dalam satu kubur. Kubur kat sini maknanya ialah lahad, kubur kat sini maknanya lahad ataupun syak tadi tu. Itu yang disebut oleh Imam Bajuri dalam kitab dia Hasyiah Al-Bajuri. Boleh? Jadi haram Zaid dan Zainab ditanam dalam satu kubur. Dalam satu kubur haram.
Itu kalau tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram juga haram. Di sisi Imam Ramli juga haram. Boleh? Jadi haram kita tanam dua orang yang tidak ada hubungan mahram dalam satu liang lahat, dalam satu syaq. Juga haram di sisi Imam Ramli kita tanam laki dengan perempuan yang lain jenis, lain jantina, walaupun ada hubungan mahram dalam satu liang lahat, dalam satu syaq. Yahrumu in kana min jinsin wahidin haitsu la darurata. Semula. Yahrumu dafnu ithnaini min jinsaini biqabrin wahidin haitsu la mahramiyata. Haram tanam dua orang yang mati daripada dua jenis yang berbeza, laki dengan perempuan, dalam satu liang lahat ataupun satu syaq, sekira-kira kalau tidak ada hubungan mahram. Dengan makna kalau ada hubungan mahram maka dibenarkan ditanam laki dengan perempuan dalam satu liang lahat. Jadi liang lahat tu besar lah, syaq tu besar lah, nak tanam dua orang. Okey, di sisi Imam Ramli saya sebut kat bawah ni, wa kadzalika inda Ramli yahrumu in kana min jinsin wahid haitsu la darurata. Juga diharamkan kalau si mati tu ada dua orang, si mati tu satu jantina, laki-laki ataupun perempuan. Haram juga kita tanam dalam satu lahat kalau tidak ada darurah. Kalau tidak ada darurah. Kalau ada darurah bolehlah. Apa darurah? Dalam Hasyah Bajuri sebut tempat kecil. Lepas tu yang mati pula ramai. Tak, tempat kecil yang mati ramai, tak muat lah kawasan tu nak letak jenazah ramai ni. Jadi kita letak setiap daripada satu syaq dua orang, tiga orang. Boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Tak. Tapi dengan satu jenis lah, laki-laki, perempuan. Ataupun berlainan jenis tapi yang ada hubungan mahram. Adapun yang dua jenis tapi tidak ada hubungan mahram, itu tak boleh. Wa hadza fil ibtida', amma fid dawam ka yudkhala mayyitun ala mayyitin fa haramun illa in buliya al-awwal bil kulliyah hatta idamuhu illa li daruratin. Jadi Syekh Ramli sebut tadi apa dia? Kalau laki dengan lelaki satu jenis yang sama ditanam dalam satu liang lahat, hukumnya haram selagi mana tidak ada darurah. Bila ada darurah maka tidak ada masalah untuk ditanam dua orang lelaki dalam satu liang lahat. Tidak ada masalah itu pula fili bertidak pada permulaan. Adapun pada fiddawa, pada pertengahan, maka tidak boleh. Contohnya apa? Satu mayat telah ditanam di dalam satu liang lahat. 5 hari lepas tu tak, kita gali-gali letak pula satu mayat lagi sebelah si mayat yang pertama. Tu tak boleh, hukumnya haram. Melainkan kalau apa? Dia duduk melainkan kalau yang pertama tu dah hancur lebur sehingga kan tulang-tulang dah hancur dah. Maka ketika itu boleh kita gali dan kita letak mayat yang kedua tu dalam liang yang sama. Sebab apa? Yang pertama dah hancur lebur dah. Tulang-tulang pun dah tak ada. Boleh? Illa li daruratin, melainkan kalau ada darurah. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Baca lagi, walau hafara qabran fawajada idham al-mayyit qabla tamam al-hafri a'adahu wujuban. Kalau seseorang tu gali kubur, kemudian dia jumpa tulang belulang mayat sebelum dia sempurna gali kubur, maka dia wajib kembalikan tulang tersebut dalam kubur tersebut. Dan dia tak boleh sempurnakan penggalian kecuali kalau ada darurah. Wa amma idza wajada ba'da tamamil hafri, berbeza kalau seseorang tu gali kubur, lepas habis gali kubur baru jumpa tulang. Tak, maka ketika itu tanam mayat yang pertama, lepas tu tulang yang jumpa selepas digalinya kubur tu kita letak sekali dalam kubur tersebut lah. Boleh.
Tu. Faham Tom? Cukup sekadar itu, insya-Allah nanti kita sambunglah masalah yang ketiga sehingga seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.